Okey, Assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Boleh tak? Waalaikumsalam, dengar. Ah, bagus. Jelas Tak ada sangkut-sangkut? Jelas. Jelas. Bagus. Okey, jadi hari ni kita akan ulang kaji satu topik yang kita dah pun belajar sebelum ni. Iaitu berkaitan dengan maruah diri cerminan peribadi. Jadi kamu ada tak sempat tengok-tengok buku teks yang Ustazah dah bagi tahu muka suratnya tadi dekat grup WhatsApp? Ada tak sempat tengok-tengok? Sempat. Betul. Bagus. Okey. Jadi hari ni kita akan mulakan kelas dengan buka dulu Ummul Kitab Al-Fatihah dan mulakan dengan bacaan doa lah. Okey, siapa wakil nak bacakan doa? Kita panggil Danish. Danish boleh tak? Okey, kalau Danish tak boleh, Ammar boleh tak? Danish mungkin dia punya mic tak okey. Kalau Ammar, mic okey tak? Boleh Ustazah. Okey, jom kita baca doa ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, jadi sebagai permulaan kelas, kita warm up dulu. Kita tengok video yang Ustazah akan share sekejap lagi. Boleh semua? Okay, Ustazah akan share guna device lagi satu tau. Okay, kamu tengok. Okay, sekejap ya. Okay, sekejap. Okay, nampak tak yang saya share? Nampak. Bagus. Okay, jom kita tengok sama-sama. Aurat. Apa itu aurat? Dari segi bahasa, aurat ialah sesuatu yang mengaibkan. Dari sudut istilah pula bermaksud, bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram atau ajnabi. Macam mana tu ya? Macam ni, aurat lelaki. Dengan perempuan mahram, dengan perempuan bukan mahram, dengan perempuan bukan Islam, auratnya di antara pusat hingga lutut. Aurat sesama lelaki macam mana pula? Jawapan dia sama juga, tahu? Jadi, janganlah berboksa saja sesama lelaki. Aurat tu bro. Mari kita fahamkan pasal aurat perempuan pula. Dengan mahram lelaki, auratnya di antara pusat hingga lutut. Dengan lelaki bukan mahram, dengan lelaki bukan Islam, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Sesama perempuan pula macam mana ya? Menurut sebahagian ulama, seluruh badannya adalah aurat kecuali kepala, muka, dada, dua lengan dan dua betisnya di hadapan wanita Islam. Jadi, jangan ingat sesama wanita kita boleh pakai sesuka hati tahu. No. Kenapa penting bagi kita tahu ini semua? Sebab hukum menutup aurat ini adalah wajib bagi lelaki dan perempuan Islam. Ada sebab mengapa agama Islam mewajibkan perintah menutup aurat, iaitu pertama, untuk menjaga dan memelihara kehormatan diri seseorang. Kedua, untuk menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan zina. Ketiga, untuk membezakan antara kepribadian orang Islam dengan orang bukan Islam. Dan keempat, untuk menggambarkan bahawa orang Islam sangat patuh dan taat kepada perintah Allah. Tapi orang lelaki senanglah, aurat dia senang nak jaga. Hei, nampak saja senang, tapi adakah kita tahu sebagai seorang lelaki yang juga seorang ayah, seorang suami, seorang anak dan juga seorang abang akan diheret oleh wanita yang tidak taat kepada surat agama ke dalam neraka di akhirat nanti? Sanggupkah kita wahai kaum Hawa? Na'udzubillah min zalik. Untuk lebih faham, mari kita tengok beberapa kesilapan kaum wanita tentang aurat. Antaranya ialah, wanita menganggap aurat itu adalah memakai tudung saja. Bertudung tetapi bertishet lengan pendek. Bertudung tetapi memakai baju kurung yang terbelah kainnya. Bertudung tetapi bajunya sendat, sempit dan nipis lalu menampakkan bentuk badan. Bertudung tetapi tudungnya tidak menutupi dada dan nipis sehingga menampakkan sanggul, leher dan tengkuk. Bertudung tetapi menaiki motor sambil menayangkan betis sepanjang jalan. Tengok, banyakkan kesilapan dan salah faham. Tapi tak apa, tidak pernah terlewat untuk belajar kan? Ada yang kata nak tutup aurat, cuma masih belum sampai seru. Nasihat dari ibu bapa, keluarga, kawan-kawan tu kira serulah. Nak seru macam mana lagi? Ingat, mati tidak mengenal usia, takut tak sempat nak bertaubat nanti. Takkan nak buat perubahan secara drastik, slow-slow lah.
Boleh ke cakap kat malaikat Israel nanti? Tunggulah kejap, lepaklah dulu, jangan ambil nyawa aku lagi. Jadi, jangan hipokrit. Mengaku sebagai Islam, mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umat Muhammad. Namun segala suruhan agama, segala perintah Allah, segala pesanan Rasulullah, semuanya kita tak buat. Ikhlas tak ikhlas lain cerita, yang penting wajib buat. Okey, jadi habis kita punya video tadi, sebentar tadi. Okey, jadi apa yang kamu faham daripada video ni tadi? Okey, kita panggil secara random. Okey, kita panggil Hafizul. Okey, Hafizul ada? Boleh ke mic-nya tu? Boleh. Okey, apa yang Hafizul faham daripada video yang kita tengok ni tadi? Aurat tu bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram atau ajnabi. Betul. Bagus Hafizul. Okey, jadi aurat ni adalah benda yang kita wajib lindungi lah. Orang lain yang bukan mahram, orang yang kita tak boleh kahwin, haram untuk lihat. Okey, bagus. Okey, kita tengok pula dekat kawan kamu yang lain. Munsyirah boleh tak bagi tahu apa yang kamu faham daripada video ni? Ainur, apa ni namanya? Ainur Munsyirah. Boleh berfungsi ke mikrofonnya? Boleh. Okey, bagus. Kita hendaklah menjaga aurat kerana aurat itu wajib untuk dijaga walaupun sesama jantina dan mahram. Betul. Aurat tu wajib dijaga walaupun sesama jantina. Selama ni kita ingat dengan lelaki je. Tapi rupanya dengan perempuan pun kita kena jaga. Okey, bagus. Okey, jadi kita kaitkan apa kaitan video tadi dengan topik kita ni. Topik kita adalah maruah diri, cerminan peribadi. Okey, apa kaitan antara dua ni? Siapa yang boleh kaitkan? Kita panggil Muaz. Muaz boleh tak kaitkan antara dua benda ni? Video dengan topik. Muaz boleh bercakap ke? Okey, kalau Muaz tak boleh, kita panggil yang lain. Okey, kita panggil Ammar. Okey, Ammar, tahu tak apa kaitan video tadi dengan topik kita ni? Okey, jadi mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan? Atau takut-takut nak bagi tahu. Okey, jadi kaitannya adalah bila kita menjaga aurat, menjaga kita punya penampilan, semua tu secara tak langsung akan menjaga kehormatan kita lah, akan menjaga maruah kita. Jadi dia sesuai lah dengan topik kita, maruah diri, cermin peribadi. Tapi ramai yang ingat jaga maruah diri ni hanya spesifik pada aurat. Tapi sebenarnya banyak lagi, ada banyak aspek-aspek yang kita kena tahu. Kejap lagi kita tengok. Okey. Habis pengenalan, jom kita masuk kita punya topik. Okey, Ustazah nak tunjuk kat kamu satu benda yang Ustazah dah buat untuk kita semua ni. Okay, kejap ya, Ustazah share screen. Okey, kejap tahu. Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks tu, kan dia ada macam-macam tulisan, banyak dia punya perkataan. Okey kan, kat sini kan. Banyak perkataan. Kadang-kadang kita susah nak ingat apa benda lah satu-satu ni kan. Okey, jadi macam mana Ustazah nak atasi benda ni? Ustazah ada buat satu benda. Sekejap Ustazah ada buat satu apps. Okey, Ustazah nak tunjuk dekat kamu. Tapi sekejap. Sekejap Ustazah punya laptop ni kadang-kadang dia hang sikit. Okey, sebentar. Okey, nampak tak apa yang Ustazah share? Nampak kan? Ustazah guna device lain. Okey, so dekat device Ustazah ni, dekat handphone ni Ustazah buat satu aplikasi untuk kita semua. Okey, itu ni. Kamu nampak warna hitam ni. Maruah diri cerminan peribadi. Okey, jom Ustazah tunjuk. Kalau kita buka apps ni, dia akan keluar macam ni lah. Maruah diri, cermin peribadi. Atau ada objektif, mari belajar, jom kreatif dan uji minda. Kalau kita tekan objektif, apa jadi? Dia keluarlah objektif. So nanti kalau Ustazah bagi kat kamu, kita punya aplikasi ni kamu bolehlah rujuk dengan mudah. Oh, kena tahu
kena tekankan dekat maksud, dalil, kewajipan, cara-cara, akibat dengan hikmah. Tadi kamu lebih fokus. Okay. Kalau kita pergi dekat mari belajar ada apa? Sekejap. Ada banyak list dia. Okay. Kita pergi dekat dalil kewajipan. Sekejap. Tu. Kalau kita pergi kat dalil, kita nampaklah ada dalil, ada terjemahan. Okay, lepas tu kalau pergi dekat panduan cara menjaga maruah diri, ada 3 ni. 3 perkara yang kita kena jaga daripada segi pakaian, percakapan dengan tingkah laku. Ni Ustazah pergi sekali lalu nanti kita tengok sama-sama. Ni kalau panduan untuk jaga pakaian bermaruah, dia ada banyak ni, benda kuning. Lepas tu dia kata, jom tengok contoh. Kamu pun boleh buka. Nampaklah, oh kalau pakaian macam ni salah. Pakaian macam perempuan baju biru turun hitam ni betul. Kalau lelaki, oh macam ni. Okay. Lepas tu, apa akan jadi kalau kita tekan jom kreatif? Kalau kita tekan jom kreatif, nanti kita boleh buat peta minda sama-sama. Kalau kita tekan uji minda, kita boleh jawab kuis sama-sama. Menarik tak? Kamu suka tak? Menarik. Suka. Menarik. Okay, bagus. Okay, so sekarang Ustazah akan masuklah pembelajaran kita. Okay, jadi Ustazah akan share kita punya apps tu. Okay, kejap ya. Okay. Nampak bagi tahu apa yang Ustazah share? Okay, nampak tak? Nampak. Okay, bagus. Okay, jom kita pergi satu persatu. Okay, kita pergi dulu dengan objektif. Okay, boleh tak siapa-siapa? Tak payahlah. Okay, yang ni biar Ustazah bagi tahu dulu. Objektif pembelajaran yang kita kena tahu adalah yang macam Ustazah dah pun cakap sebentar tadi, kita akan fokus dekat maksud menjaga maruah diri, dalil nakli kewajipan menjaga maruah diri, jelaskan kewajipan menjaga maruah diri, menerangkan cara-cara menjaga maruah diri daripada aspek pakaian, percakapan dan tingkah laku. Ni yang saya cakap ni ada banyak lagi cabang. Dan menerangkan akibat tidak menjaga maruah diri serta menghuraikan hikmah menjaga maruah diri. Ni objektif kita. Okay, jom kita belajar. Kita pergi dekat maksud maruah dulu. Okay. Kita panggil Amirul. Amirul boleh bacakan maksud menjaga maruah diri? Okay. Amirul ada tak? Kalau Amirul tak ada, kita panggil Munsyirah. Ya Ustazah. Okay, cuba bacakan maksud maruah, menjaga maruah ni. Maruah berasal daripada perkataan muru'ah dalam bahasa Arab yang bermaksud keelokan peribadi. Maksud menjaga maruah ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Betul, bagus Munsyirah. Okay, jadi maksud menjaga maruah ni adalah memelihara diri. Memelihara diri daripada apa? Daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang lah. Macam mencermakan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Okay, faham semua untuk maksud? Okay, kalau faham cakap faham. Ataupun tulis dekat chat. Faham, okay, bagus. Okay, sekarang kita pergi kat dalil kewajipan menjaga maruah diri. Okay, jadi dekat sini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin radhiyallahu anhu, bin Ali radhiyallahu anhu menyebut tentang kewajipan menjaga maruah diri. Okey, kita boleh panggil siapa ya? Airil. Airil ada? Airil ada ke? Okay, kalau Airil tak ada, kita panggil Ismit. Ada tak? Boleh tak bacakan hadis yang ada dekat depan kamu ni? Okay, boleh ke? Kalau tapi Ustaz tak nampak kamu chat dekat ni. Kalau tak boleh cakap, bagi tahu dekat chat. Tak boleh. Okay, kita panggil Hafizul lah. Hafizul bacakan hadis ni boleh? Boleh. Okay, bacakan. Inna Allaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha.
Bagus. Okey, jadi maksudnya adalah sesungguhnya Allah menyukai perkara-perkara iaitu akhlak lah. Akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia dan Allah membenci perkara-perkara yang dikeji. Maksudnya Allah suka orang yang berakhlak mulia dan Allah tak suka orang yang berakhlak keji. Siapa tahu contoh akhlak mulia macam mana? Kita Afrina tahu tak apa contoh akhlak yang mulia? Tapi rasanya Afrina hari tu mic dia tak boleh sebut. Tak boleh bercakap. Okay, kita panggil Ilya. Ilya ada? Okay, Ilya ada ke? Okay, kalau tak ada, Ustazah akan tengok senarai nama yang ada dekat sini tau. Okay, Aiman Atira. Aiman Atira ada? Aiman Atira ada? Okay, Aiman Tira tahu tak apa salah satu contoh akhlak yang disukai Allah, yang mulia? Tahu ke? Okey, jadi mungkin Aiman Tira tak tahu ataupun mungkin internet Aiman Tira tak okey kan? Okey, tak apa. Okey, jadi salah satu akhlak yang mulia ni macam kita memuliakan ibu bapa, kita bermanis muka, kita menjaga perilaku terhadap masyarakat. Tu salah satu akhlak yang mulia lah. Dan akhlak yang buruk macam contohnya kita lakukan vandalism dekat harta benda sekolah. Contoh kita conteng meja, kita conteng dinding. Tu adalah akhlak yang buruk. Okey, kita pergi pula dekat panduan menjaga maruah. Okay, kalau kamu tengok dekat panduan menjaga maruah diri ni ada 3 aspek utama yang kita perlu jaga untuk pelihara maruah diri. Ada panduan daripada segi pakaian. Lepas tu ada panduan percakapan secara maruah. Dan juga ada panduan tingkah laku bermaruah. Dia daripada segi inilah pakaian, percakapan dan juga tingkah laku. Okey, kita pergi dekat pakaian bermaruah. Panduannya apa? Okey, siapa volunteer nak bacakan panduan pakaian bermaruah? Ada tak yang volunteer? Hafizul. Okey, Hafizul. Cuba bacakan panduan pakaian bermaruah. Menutup aurat, kemas dan bersih, tidak mencolok mata, tidak mengandungi lambang yang dilarang Islam, sesuai dengan tata susila masyarakat setempat, tidak menyerupai pakaian agama lain, tidak menyerupai pakaian jantina yang berbeza. Okey, bagus. Jadi inilah benda-benda yang kita kena jaga daripada segi pakaian. Pertama sekali, cuba tengok diri sendiri. Kita punya pakaian ni menutup aurat tak? Pakai yang perempuan dalam kelas pakai tudung tak? Ni kan menghadap kamera. Pakai tudung tak? Takut-takut apa? Takut-takut terbuka kamera tu. Banyak terjadi kes macam tu. Okey, lepas tu kita tengok pakaian kita kemas dan bersih tak? Lepas tu tengok lagi tidak mencolok mata tak? Kalau kamu tengok pakaian Ustazah menutup aurat ke tak? Okey, siapa boleh respon? Ustazah menutup aurat ke tidak? Tutup. Okey, lepas tu kamu tengok tudung Ustazah bersih ke tidak? Ada tak comot-comot kena sos? Tak ada. Bersih. Macam tu, betul, bagus. Okey, lepas tu tidak mencolok mata. Mencolok mata ni mungkin pakaian terlalu seksi, macam tu, ataupun dia terlalu sendat. Benda yang pakaian yang bila kita pakai orang sekali toleh nak toleh lagi. Macam tu, astaghfirullahaladzim, macam tu. Okey. Lepas tu pakaian yang tidak mengandungi lambang yang dilarang Islam. Contohnya apa? Siapa boleh nyatakan? Apa contoh lambang yang dilarang Islam? Ada ke volunteer yang nak bagi tahu? Tahu tak apa dia lambang-lambangnya? Okey, kalau tak tahu saya bagi tahu. Lambang-lambang yang dilarang Islam ni mungkin macam tanda salib, ataupun gambar-gambar syaitan. Kita letak kat pakaian kan. Lepas tu kita bawa solat. Benda tu dilarang lah dari Islam. Tak boleh.
Okay, lepas tu sesuai dengan tata susila. Maksudnya kalau kita pergi sekolah, kita pakailah baju kurung. Yang lelaki pakai baju kemeja, seluar elok. Janganlah tiba-tiba yang perempuan pakai dress sampai paras peha. Yang lelaki pakai seluar pendek, pakai singlet. Agak-agak macam tu sesuai tak nak pergi sekolah? Ainur, agak-agak sesuai tak pakaian yang saya sebutkan tadi nak pergi sekolah? Yang lelaki berseluar pendek, bersinglet, tak kan? Jadi yang persesuaian, yang sopan lah berbaju kurung dan juga ini namanya kemeja dan seluar panjang. Kalau dulu sekolah ayah Ustazah, dia sekolah dekat MRSM, dekat Seremban. Waktu tu pakaian untuk pergi sekolah bebas. Tak payah maksudnya tak ada peraturan lah pakaian. Tapi diorang pandai pilih pakaian. Diorang tetap pilih pakaian yang tidak mencolok mata, yang sesuai lah dengan suasana pembelajaran. Okay, lepas tu tidak menyerupai pakaian agama lain. Contohnya kan, kita pakai apa? Tidak menyerupai pakaian lain. Contohnya pakaian Cheongsam. Cheongsam kalau yang labuh tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau Cheongsam yang memang betul-betul asal tu, yang pendek paras peha dengan pendek kita pakai, tak boleh lah macam tu. Boleh? Okay, lepas tu tidak menyerupai pakaian jantina yang berbeza. Zaman sekarang kan ada banyak isu kan. Contoh yang dulu isu LGBT. Kamu tahu tak LGBT tu apa? Tahu. Yang kata tahu tu, LGBT tu apa sebenarnya? LGBT ni adalah yang lelaki berpakaian seperti perempuan, yang perempuan berpakaian seperti lelaki. Lepas tu diorang menyukai sesama jenis. Benda ni amat dilarang oleh Islam dan Allah sangat murka. Jadi kalau perempuan nak berpakaian seperti lelaki, pakai seluar jean, bukanlah seluar jean yang perempuan tu, seluar jean lelaki. Lepas tu pakai macam pakaian lelaki, pakai songkok, tak boleh lah. Kalau yang lelaki, ramai lelaki nak jadi perempuan, pakai dress. Contoh sekarang macam Sajad atau Safi Ilyas, kita tak adalah kata apa-apa, tapi jangan contohi benda yang tak baik. Okey, jom kita tengok contoh gambar yang elok. Apa dia? Okey, nampak tak apa yang Ustaz tunjukkan ni? Nampak tak semua? Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi contoh pakaian bagi perempuan yang eloknya macam ni lah. Tudungnya tutup labuh dada. Dia tak semestinya kena pakai purdah tau. Yang penting kena tutup aurat. Contoh. Okey, apa maksud tutup aurat? Maksud tutup aurat ni labuh, longgar, tak jarang. Cuba kamu tengok dekat sebelah ni. Ketat, lengan pendek. Lepas tu dia berhijab tapi nampak leher. Agak-agak pakaian ni dikira sebagai tutup aurat ke tidak? Tak. Tak. Kalau nampak ahli keluarga kamu buat macam ni, kalau boleh tegur lah. Kalau tegur public mungkin dia malu. Kamu tarik dia masuk bilik. Kak, tudung ni jarang lah. Atau kak, nampak leher lah. Ini kita pin kan. Macam tu. Tu salah satu kita nak bagi teguran atau cara berdakwah. Lembut je macam tu. Janganlah kita tegur kata apa. Masuk neraka nampak leher. Agak-agak kamu kalau dengar macam tu, kamu nak berubah jadi baik ke lagi memberontak? Macam tu. Okay, kalau kamu macam ni, lagi memberontak ke lagi nak berubah jadi baik? Kalau orang sergah macam tu. Kalau kebiasaannya kita akan lagi memberontak lah. Sebab itulah kita waktu berdakwah, waktu menegur digalakkan untuk secara berhemah. Macam tu dan lemah lembut. Okey, habis yang pakaian perempuan, kita pergi dekat contoh pakaian bagi lelaki. Ni yang saya cakap lah, lelaki menyerupai wanita. Cek balik dekat rumah, pernah tak pakai baju-baju macam ni? Terus seluar pendek, nampak lutut. Macam tu. Yang ni dia tunjuk seluar jean, lututnya koyak dekat lutut, dekat peha. Tak boleh lah.
Kalau yang eloknya macam ni. Dia tak semestinya kita kena berkurta, berkain pelekat, berlengan panjang. Tak semestinya, dia boleh juga berlengan pendek. Tapi pastikan seluar tu eloklah. Tak koyak-koyak dekat peha yang membuka aurat kita. Okey, faham semua? Okey, faham? Faham. Masih ada lagi? Okey, bagus. Okey, so sekarang ni dah habis untuk pakaian. Kita pergi pula dekat percakapan. Percakapan ni ramai orang yang tak tahu. Oh, rupa-rupanya percakapan ni salah satu mencerminkan maruah kita. Okey, kita panggil seorang. Okey, Ammar. Ammar boleh tak bacakan panduan panduan percakapan bermaruah? Boleh ke, Ammar? Boleh. Okey. Panduan percakapan bermaruah. Percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan, intonasi dan nada yang sesuai, pemanis muka ketika bercakap perkara yang berfaedah, memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai, menghindari perbuatan bercakap bohong, mengumpat dan mengadu domba, tidak mengukir janji, mengucap salam ketika bertemu dan berpisah, membudayakan ucapan terima kasih. Betul. Okey, jadi ini adalah beberapa panduan untuk kita bercakap secara bermaruah lah. Contohnya yang pertama, bercakap dengan sopan dan tak keterlaluan. Contoh kita kata, "Oi, Mak Mina." Tapi time tu Mak Mina sebelah kita je. Tapi dia cakap terlalu kuat sampai ganggu orang keliling. Tu kiranya keterlaluan lah. Kalau boleh kata, "Mak Mina," dia dekat sebelah kan. Kalau jauh mungkin boleh dipertimbangkan. Okey. Lepas tu yang kedua adalah menjaga intonasi dan nada yang sesuai. Contoh kan, mak kita, yang ni yang contoh paling dekat. Mak kita minta tolong something. Okey. Afrina, boleh tak tolong angkatkan pakaian dekat ni jemuran. Lepas tu Afrina kata, Yolah. Macam tu. Kalau macam tu, kamu dengar agak-agak menunjukkan Afrina tu suka ke tak suka dengan arahan mak dia tu, dengan permintaan mak dia. Siapa boleh bagi tahu? Tak. Tak suka kan? Macam tak ikhlas je kan? Kalau kita jadi mak ataupun kalau kita jadi ayah, anak kita cakap macam tu, rasa hati kita mak dengan ayah. Kalau kamu nak tahu hati mak dengan ayah ni, dia makin lama makin besar, dia hatinya lebih ke anak-anakan. Maksudnya kalau kita cakap kasar sikit pun dah terasa dah. Macam budak kecil, kalau kita cakap kasar dengan budak kecil menangis kan. Macam itulah sebenarnya mak ayah kita. Makin meningkat usia, makin dia menjadi kanak-kanak. Jadi sebab itulah kita kena berbakti pada ibu bapa kita dan berlemah lembut. Okey, kemudian bermanis muka ketika bercakap. Kalau Ustazah kat dalam kelas dulu, kalau kamu cakap dengan kawan-kawan kamu, nampaklah kamu bermanis muka, tak ada marah-marah, baguslah macam tu. Okey, lepas tu bercakap perkara yang berfaedah. Perkara yang berfaedah ni perkara yang mendatangkan kebaikan lah. Tak adalah menjajah cerita, memfitnah. Tu tak bagus. Okey, lepas tu memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai. Kalau kononnya kan Ustazah panggil kamu, hitam. Hitam legam. Suka tak? Suka tak? Tak. Tak suka kan? Kita cakap dalam hati, aku putih lah, kenapa panggil hitam? Macam tu kan. Jadi kalau boleh jangan panggil orang dengan panggilan yang dia tak sukai. Sebab itu akan mencetuskan pergaduhan lah dan permusuhan. Okey, kemudian menghindari perbuatan cakap bohong, mengumpat dan mengadu domba. Bohong, mengumpat, mengadu domba ni selalu sebenarnya terjadi dekat real life kita, kehidupan sebenar. Tapi mungkin sebab kita tak nampak ataupun kita tak perasan. Kalau boleh elakkanlah cakap bohong. Mak tanya, kamu dah solat? Dah, padahal belum. Ataupun kamu ngumpat, weh. Aminah tu kan ataupun Danish tu kan, dia suka pakai baju koyak-koyak. Lu ngumpat, oh you ke? Macam tu kan. Tak elok lah. Lepas tu mengadu domba. Mengadu domba ni biasanya terjadi kat dalam kelas ataupun dekat keluarga kita lah, adik ke, kakak ke. Ibu tengok adik tu. Yang terlalu
mengganggu, mengadu domba tak boleh lah, dilarang. Ataupun kalau boleh hindari. Okey, lepas tu tidak memungkiri janji. Tidak memungkiri janji ni pun ramai orang terlepas pandang. Apa contoh yang kamu selalu nampak memungkiri janji ni? Okey ya. Siapa boleh tak bagi tahu apa contoh mungkiri janji yang paling kamu selalu nampak? Okey, ada tak yang nak bagi tahu? Kita tengok nama. Afrina. Afrina je kan? Kita tukarlah nama lain. Siapa ya? Kejap. Hairul. Tahu tak contoh mungkiri janji yang paling kita selalu nampak ataupun kita selalu lalui? Hairul tahu ke? Okay, mungkin Hairul tak tahu. Oh, okay, Hairul the problem. Okay, tak apa, saya bagi tahu. Okay, contoh yang paling dekat adalah kita janji nak jumpa pukul 9. Pukul 9 lah kita jumpa. Tahu-tahu kita datang pukul 9.30. Paling teruk datang pukul 12. Tu sebenarnya tak elok lah. Sebabnya setiap orang ada susunan masa dia sendiri. Oh, lepas ni nak makan, lepas ni nak pergi sini, lepas ni nak siapkan kerja rumah. Tapi bila kita mungkiri janji, tak tepati waktu, secara tak langsung akan ganggu keseluruhan susunan jadual kawan kita tu. Itu contoh yang paling dekat lah. Jangan mungkiri janji. Lepas tu yang kedua terakhir, mengucap salam ketika bertemu dan berpisah. Kebanyakan kamu dekat sekolah ni kalau jumpa cikgu-cikgu bagi salam. Bagus. Dan membudayakan ucapan terima kasih. Kat dalam kelas pun saya tengok kalau kamu ada pinjam gunting ke apa, bila pulang balik saya nampak kamu cakap terima kasih. Baguslah, maksudnya kamu telah ikut panduan percakapan bermaruah. Yang mana yang rasa tak ikut, bolehlah pelan-pelan ubah. Okey. Sekarang kita pergi pula dekat panduan tingkah laku bermaruah. Okey, siapa boleh bacakan? Okey, kita panggil perempuan lah. Amirah Miza boleh? Amirah Miza? Boleh. Okey, bagus. Okey, cuba bacakan panduan tingkah laku bermaruah. Mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Meminta izin sambil menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang yang lebih muda. Mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab. Menjaga batas pergaulan lelaki dan perempuan. Bagus. Jadi ini adalah beberapa panduan untuk menjaga tingkah laku yang bermaruah. Pertama, mengamalkan budaya berjabat tangan. Kalau dulu memang kita sangat digalakkan jumpa orang, salam, jabat tangan untuk mengeratkan silaturahim. Tapi sekarang tak boleh. Itulah nikmat kita dulu Allah tarik. Dah tak boleh dah berjabat tangan. Kalau berjabat tangan apa jadi? Kemungkinan dapat COVID. Sakit kan? Okey, yang kedua, meminta izin sambil menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Ni yang selalu kita buat bila dekat rumah, dekat kenduri, dekat mana-mana pun. Kalau lalu dengan depan orang yang lebih tua, tundukkan sikit badan. Okey, lepas tu menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang yang lebih muda. Oh, kesian dia ni. Mesti baru belajar lagi. Lepas tu kita pun tolong macam tu. Janganlah kata tiba-tiba, takkan benda ni pun tak tahu macam tu. Kalau boleh elakkan apa kata-kata yang kasar yang macam tu. Kena zahirkan rasa belas kasihan tu. Okay, lepas tu patuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Macam bagi signal, ramai orang pandu kereta dia tak bagi signal, tiba-tiba belok. Terkejut orang belakang. Lepas tu berlaku aksiden. Jadi itu salah satu contoh lah. Mungkin kamu tak nampak lagi sebab kamu tak bawa kereta kan. Nanti bila kamu dah bawa kereta kamu nampak. Oh, betul lah yang saya cakap. Selalu bagi signal tak ni. Selalu belok tak bagi signal. Lepas tu ubah. Okay, lepas tu menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab dan juga menjaga perbatasan batas pergaulan lelaki dan perempuan. Okey, habis panduan untuk tingkah laku bermaruah. Okey, sekarang kita pergi pula kepada akibat tidak menjaga maruah. Okay, ada ke siapa-siapa volunteer? Adeline ke? Jagakan akibat tidak menjaga maruah. Boleh? Ustazah.
Cuba bacakan. Pertama, tidak disukai oleh masyarakat. Kedua, kehidupan tidak harmoni dan porak-poranda. Ketiga, tidak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi ini hanyalah beberapa, tapi sebenarnya banyak lagi akibat-akibat. Tapi yang ini yang lebih kita nampak dan fokus lah. Yang pertama, tak disukai oleh masyarakat. Kalau kita jenis suka melalak ataupun suka memfitnah, agak-agak orang suka tak kat kita? Tak, betul. Okey, lepas tu kehidupan kita tak jadi harmoni dan porak-poranda lah. Orang dah tak suka, mak ayah dah tak sayang, adik-beradik pun dah tak nak dekat. Kita rasa macam merbah hidup kita ni. Serabut je. Rupa-rupanya sebab kita tak jaga tingkah laku, percakapan dan pakaian. Jadi bila kita perasan, kita pun ubah pelan-pelan. Tak perlu ubah secara drastik. Ubah secara pelan-pelan. Itu lagi bagus. Okey, lepas tu tidak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Sebab daripada dalil yang awal tadi dah cakap dah, Allah sangat sukakan orang yang berakhlak mulia dan tak suka orang yang berakhlak keji. Okey, dan yang terakhir, hikmah menjaga maruah. Okey, siapa boleh bacakan? Aina Soleha, boleh? Okey, Aina Soleha boleh ke? Kalau Aina Soleha tak boleh, Hamizah? Boleh. Boleh. Okey, cuba baca hikmah menjaga maruah. Hikmah menjaga maruah. Disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, terpelihara daripada siksaan azab api neraka, kehidupan menjadi aman dan harmoni. Betul. Bila kita dah jaga perilaku kita, pakaian, percakapan, automatik kita disayang Allah. Disayangi oleh Allah. Lepas tu terpelihara daripada azab api neraka. Dan juga kehidupan menjadi aman dan harmoni. Sebab semua orang sayang dekat kita. Semua orang suka dekat kita. Jadi habislah kita punya isi pelajaran. Okay, dapat sesuatu? Okay, kalau dapat kata dapat. Dapat. Bagus. Yang lain senyap je. Cuba respon sikit. Yang boleh buka mic. Dapat. Bagus. Dapat. Bagus. Okay. So sekarang ni kita akan pergi kepada ni dulu. Jom kreatif. Okay, jadi dalam aplikasi yang Ustazah dah buat ni, yang Ustazah tunjukkan tadi, Ustazah sebenarnya dah sediakan dah link untuk kita tekan. Lepas tu kita bolehlah cetuskan idea-idea kreatif kita untuk buat peta minda. Tapi disebabkan slide Ustazah ni kurang lancar, kurang laju, Ustazah akan bagi link lah dekat bahagian chat. Boleh? Okay. Boleh. Kejap ya. Kita back to home. Okay, sekejap. Okay. Nampak ke Ustazah share? Ke putih je? Oh, okay, kejap Ustazah kena stop presenting dulu. Okay, sebentar. Kejap bagi Ustazah 1 minit. Okay. Ramai yang komen dekat ni. Dekat chat, saya tak tengok. Tidak menepati masa, tidak bayar hutang. Betul lah. Itu adalah salah satu contoh-contoh yang menunjukkan akhlak yang buruk. Okey, sekarang masing-masing dah boleh pergi dekat link yang Ustazah dah bagi. Okey, nampak tak link yang Ustazah dah bagi? Okey, masing-masing masuk. Okey, dengar ya arahan Ustazah. Okey, masing-masing masuk dulu. Okey, saya nak tengok dah ramai yang masuk ke belum? Sekejap ya. Okey. Okey, dah ramai dah yang masuk. Okey, bagus. 13 orang. Okey, bagus. Okey, so sekarang ni masing-masing pergi muka surat kedua. Jom kreatif, mari lakar peta minda. Okey, pergi muka surat kedua. Okey, muka surat kedua. Okey, kat sini dah ada pembahagian kumpulan. Okey, dalam masa 1 minit, okey, masing-masing pilih nak masuk kumpulan mana. Tekan sticky note ataupun tekan text box dekat tepi ni. Dua tu je.
Okay, tekan nama. Okay, bagus. Hafizul dah mula. Nak letak dekat kumpulan mana? Okay, pastikan seimbang ya. Contohnya dalam kumpulan kita ni ada berapa? 15 orang. Jadi agak-agak dalam satu kumpulan ada berapa orang? Mungkin 3 orang atau 4 orang. Okay, bagus. Teruskan. Kalau ada masalah bagi tahu ya. Saya tunggu dekat chat kalau ada. Okay, 40 saat. Laju. Jangan sentuh shape yang lain. Tekan nama kamu je. Okay, kumpulan 1 ramai sangat ni. Boleh pindah dekat kumpulan 2, kumpulan 4 dengan kumpulan 3. Kumpulan 1 boleh pindah. Kumpulan 3 ni tambah lagi ahlinya kumpulan 1. Okay, kumpulan 4 Atirah nak duduk mana? Kumpulan 4 ke? Okay. Kumpulan 1 5 orang. Kumpulan 2 3 orang. Okay, kumpulan 3 2 orang. Kumpulan 4 3 orang. Okay, pastikan satu kumpulan ada 3 atau 4 je. Pastikan satu kumpulan ada 3 atau 4 orang sahaja. Okay. 20 saat lagi. Okay, dalam kiraan 10. Okay, sedia semua? Okay, pastikan seimbang ya. 10. 9. 8. Kalau dah duduk diam-diam. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 10. Okay. Cukup. Okay, jom kita tengok. Okay. Tadi nampak Aina Soleha terdelete. Aina Soleha letak balik namanya. Okay, kita tengok kumpulan 1. Okay, kumpulan 1 adalah Hanin, Adlin, Afiqah dan Wajihah. Okay, ingat ahlinya. Okay, kumpulan 2 Airil, Hafizul dan Ammar. Okay, kumpulan ketiga Wildan, Syafiq, Munsyirah dan juga Mahmud Muaz. Okay, kumpulan 4 Hamizah, Atirah dan Ashikin. Ada lagi ke yang tertinggal? Kalau apa ni tertinggal, bagi tahu. Boleh masuk lagi nama. Okey. Habis arahan pertama. Okey, dah sedia semua? Okey, sekarang arahan yang kedua adalah pergi ke muka surat masing-masing mengikut kumpulan yang telah kamu pilih. Dekat dalam Jamboard yang saya dah sediakan ni, dia ada 4 lah. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Okey. Itu arahan kedua. Dah masuk semua? Dah bagi tahu dekat chat. Dah masuk. Bagi tahu dekat chat. Saya tengah tengok chat ni. Okey, bagus. Okey. Bila dah masuk, arahan yang ketiga adalah dalam masa 5 minit buat satu peta buih. Buat satu peta buih ikut cita rasa kamu. Susunlah bulat-bulat ni ikut yang kamu nak. Kalau nak tambah bulatan pun boleh, tak ada masalah. Nak tambah shape lain pun boleh. Tapi warna maintainkan dia, kekalkan. Boleh? Okay, buat. Okay, kumpulan 1 boleh mula. Okay, kumpulan 1 belum ada pergerakan. Dah ada dah. Okay, kumpulan 2. Okay, bagus. Dah bergerak dah. Kumpulan ketiga. Bagus juga. Dah bergerak. Nak tambah nak panah boleh. Tak ada masalah. Nak tambah bulatan boleh. Tak ada masalah. Okay, kumpulan 4 pun bagus. Dah buat dah. Okay, buat dalam masa 5 minit. Ataupun kalau lagi singkat lagi bagus. Okay, buat.
Okay, kumpulan 3 dah nampak dah pergerakannya. Okay, bagus. Kumpulan 2, laju. Kumpulan 2, laju. Okay, kumpulan 1, okay, bagus. Nak kecilkan, nak besarkan bulatan boleh, tak ada masalah. Kalau agak-agak kumpulan 1 nama kumpulan tu mengganggu, letak kat tepi pun boleh, tak ada masalah. Okay, susun. Okay, kumpulan 3 dah nak siap dah. Bagus. Kalau ada masalah bagi tahu dekat chat ya, ataupun cakap boleh je, tak ada masalah. Okay, sekarang Ustazah nak kamu masukkan poin penting tentang maruah diri cerminan peribadi tadi dalam kamu punya bulatan ni. Okay, Ustazah bagi. Kumpulan 1 letak pengenalan. Okay. Kumpulan 2 letak panduan menjaga pakaian bermaruah. Okay. Kumpulan 3 panduan percakapan bermaruah. Dan kumpulan keempat panduan tingkah laku yang bermaruah. Okay, masing-masing boleh? Okay. Masukkan. Okay, kumpulan 1 dah mula dah. Bagus. Kumpulan 1 tulis apa? Kumpulan 1. Okay, tulis ya nama-namanya. Nama-nama, bukan tulis nama, maksudnya tulis isi-isi. Kumpulan 1 ingat pengenalan. Kumpulan 2 panduan menjaga panduan pakaian bermaruah. Okay, teruskan. Dah boleh mula tulis kot masing-masing. Nak tulis apa? Kumpulan 2 tentang panduan pakaian bermaruah. Kumpulan 3 tentang percakapan bermaruah. Tengok kumpulan 3 dah mula dah. Bagus. Tulis ringkas-ringkas je. Okay. Okay, 3 minit lagi. Okay, kumpulan 4. Panduan tingkah laku yang bermaruah. Seorang tolong tuliskan isi kandungan. Lepas tu yang seorang tolong buat anak panah. Itu adalah salah satu strategi nak bagi cepat. Okay, boleh ke? Kumpulan 4 dah boleh tulis dah. Okay, kumpulan 3 bagus dah mula. Tinggal 2 lagi bulatan. Okay, kumpulan lain boleh contohi kumpulan 3 ya. Okay, kumpulan 2. Boleh pilih 4 je, tak ada masalah. Ikut kreativiti kamu. Kumpulan 2. Okay. Yang ni kumpulan 1, pengenalan. Pengenalan mudah sahaja. Tulis apa? Maksud, contoh, ataupun dalil. Senang saja. Tulis secara ringkas sahaja. Okay, kumpulan 2. Boleh isi bulatan tu. Kumpulan 3. Okay, tinggal 1. Bagus. Kumpulan 4. Bagus. Lagi 3 bulatan. Okay, bagus kumpulan 4. Lagi 2. Kumpulan 3 dah nak siap. Bagus. Kalau dah siap, biarkan. Okay, kalau kumpulan 2, okay, siapa yang tolong tuliskan isi ni? Ni tekan text box ni. Okay, contoh panduan berpakaian apa? Menutup aurat, kemas dan bersih, tidak mencolok mata. Ada banyak. Pilih je 4. Okay, dan kumpulan yang pertama, kita tengok pergerakan dia. Okay, kumpulan pertama, tulis juga isi yang kamu dapat
untuk pengenalan. Kalau agak-agak bulatan tu banyak sangat boleh je delete satu, delete dua, tak ada masalah. Ikut kamu punya kreativiti. Okay, 2 minit lagi. Okay, bagus. Kumpulan 2 dah mula. Okay, tengok kumpulan 3. Okay, kumpulan 3 dah siap. Bagus. Okay, kumpulan 4. Lagi 2 je kumpulan 4. Siapkan. Okay, 2 minit lagi. 2 minit lagi. Okay, kumpulan 2. Okay, dan kumpulan yang pertama. Okay, kumpulan pertama. Apa pengenalan? Tu bagus tu, dah tulis dah. Okay, yang lain besarkan dia punya sticky note tu bagi nampak dan mudah dibaca. Macam tu, bagus. Okay, bagus. Lagi? Dekat 3 kotak lagi siapa? Kalau banyak boleh je padam satu bulatan, tak ada masalah. Okay, kumpulan 2. 3 kotak lagi, kumpulan 2. Go. Ramai ahlinya tadi, 3 orang. Kumpulan 3 dah siap. Kumpulan 4, 1 je lagi. Okay, cepat. 1 minit. Tinggal 1 minit. 1 minit. Tak reti tulis apa ni? Kamu tulis. Tak reti tulis teks tanpa sticky note. Oh, kamu tekan ni. Yang dekat ikon sebelah kiri tu. Yang nombor 2 bawah sekali. Yang Ustaz tunjuk ni. Text box. Tekan yang tu. Okay, cepat. 60 saat. 50 saat. Okay, tulis je, nanti aku editkan. Tu kawan-kawan ada cakap, tulis je nanti aku editkan. Okay. 40 saat. Laju. Nak tulis hadis macam mana? Tulis terjemahan sahaja. Hadis kena tulis ke? Tak kisah, tapi kalau tulis lagi baiklah. Tulis terjemahan hadis sahaja. Sebab kamu mungkin tak ada keyboard Arab kan? Tulis terjemahan sahaja. Okay, cepat. 30 saat. Okay. Masih okey lagi semua? Okay, kumpulan 2. Bagus, dah nak siap dah. 20 saat. Laju type. Okay, kumpulan 3 dah siap. Kumpulan 4 dah siap. Okay, bagus. Just tinggal kemaskan je. Okay, kita tunggu kumpulan 2 dan kumpulan 1 ya. Okay. Kumpulan 1 okey ke? Okey, bagus. Dah ada dah. Kalau rasa bulatan tu banyak boleh je delete. Tak ada masalah. Okay. 15 saat. 10 saat. Tidak menyuplaikan agama. Okey, kumpulan 2 nampak macam dah siap. Tinggal susun-susun sikit je. Okey, kita tunggu kumpulan 1. Sesungguhnya Allah suka kepada perkara yang bernilai tinggi serta membenci perkara yang kecil. Okey, kita tunggu ya kumpulan 1. Kumpulan 1 terpilih nama kumpulan kan? Saya tulis balik. Sekejap. Sekejap ya, saya tuliskan nama kumpulan kamu ni. Okey, sudah. Okey, berhenti masing-masing. Okey, jom kita tengok hasil-hasil yang kamu dah buat. Okey, kumpulan 1. Ada pengenalan, ada apa namanya, takrif dan juga hadis, terjemahannya. Okey, bagus. Kumpulan 2, panduan berpakaian secara maruah.
Okey, bagus. Ada 4 poin. Percakapan bermaruah. Okey, bagus. Ada 4 poin juga. Dan kumpulan keempat, panduan tingkah laku bermaruah. Okey, bagus. Cantik kamu punya hasil. Okey. Jadi, sekarang ni apa yang kita nak buat sebagai aktiviti terakhir kita adalah nanti perteminan ni Ustazah akan bagi dekat kita punya grup lah. Ustazah akan bagi, kamu senanglah nak rujuk. Okay, last Ustazah akan share link quiz. Okay, sekejap ya. Okay, kejap. Ini sekejap je ni, dalam 2 minit, 3 minit siap. Sekejap. Ustazah letak dekat bahagian chat. Okay, masing-masing boleh buka bahagian chat. Okay, dah buka. Lepas tu boleh main. Kita tengok siapa yang dapat markah tertinggi. Okey, Wajihah dah nampak ada kat situ. Mahmud, Syafiq, Amira Miza. Okey, bagus, semua dah masuk. Okey, lumba. Mahmud, nampaknya orang paling depan. Okey, teruskan. Mahmud paling depan, Wajihah mengejar. Okey, yang belakang-belakang tu, kejar. Kalau ada masalah bagi tahu dekat chat ya. Okey. Hanin mengejar Wajihah. Oh, nampaknya Wajihah lagi ke depan Mahmud terberhenti. Okey, Hafizul, Ammar, Hamiza, Syafiq, Atira, Aina Soleha. So, semua mengejar. Nampaknya Wajihah masih dekat kedudukan yang pertama. Okey, Mahmud dah kejar. Ashikin. Hafizul pun ada dah. Carta yang ketiga. Okey. Hafizul carta pertama. Wajihah is on fire. Siapakah yang akan selesai dahulu dengan markah yang tinggi? Ammar selesai dulu. Lagi? Oh, Ammar belum lagi selesai. Masih ada lagi dekat sana. Oh, semua dah selesai tapi dia berkumpul dekat situ. Okay, bagus. Tunggu lagi yang lain. Ashikin dah selesai. Okay, kita tunggu kawan-kawan kamu kat belakang. Sikit lagi. Adlin dengan Atira. Okey ke? Internet tak okey? Okey, nampaknya dah ramai dah yang selesai. Nanti kita tengok. Yang manakah yang dapat jawab paling tinggi? Adlin kata internet tak kasih main. Tak apa. Nanti minggu depan kita buat lagi. Okey. Yang lain okey ke? Hamiza, Afiqah, Airil, Atira. Okey, kita kira dalam kiraan 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, jom. Kita tengok siapakah yang duduk paling atas. Okay, sekejap ya. Nombor 1 yang menang Hafizul. Nombor 2 adalah Ammar. Dan yang ketiga Wajihah. 3 top 3. Okay, daripada rumah tepuk tangan masing-masing. Okay, habis. Sekarang kita tengok apa ni? View result. Inilah pemenang-pemenang kita. Okey, soalan yang paling susah berikut adalah panduan tingkah laku bermaruah kecuali. Ramai yang jawab, ramai yang jawab betul dan ramai juga yang jawab salah. Okey, jom kita tengok result table. Okey, soalan pertama, usaha pelihara diri.
Okay, soalan pertama ramai jawab betul. Soalan kedua ramai jawab betul. Soalan ketiga bagus. Okay, lagi? Yang mana yang salah? Ni menggunakan media sosial dengan berhemah ni salah. Kata hidup tidak aman dan tenteram salah. Menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab salah. Dekat situ kamu bahagian ni perilaku dan juga percakapan. Perilaku yang kamu kena tekankan lepas ni. Okey, jadi selesailah kelas kita hari ni. Okey, sebagai penutup, nanti Ustazah akan screenshot kita punya result ni dekat group. Lepas tu kamu bolehlah jadikan sebagai rujukan. Okey, jadi sebagai penutup, boleh tak Ustazah nak minta 2 orang bagi kesimpulan apa yang kamu dapat daripada kelas kita hari ni. Okey, kita panggil Hafizul yang pertama. Hafizul boleh ke bercakap? Boleh. Okey, cuba bagi tahu apa yang kamu dapat daripada aktiviti kita, apa yang kita belajar hari ni. Maruah ni penting untuk dijaga sebab dia mencerminkan diri sendiri. Betul. Maruah ni sangat penting dan maruah ni boleh dijaga dalam pelbagai perkara lah, daripada aspek pakaian, percakapan dan juga tingkah laku. Kita panggil Aina Solehah lah. Aina Solehah boleh? Last? Boleh. Okey, bagus. Okey, nyatakan kesimpulan yang kamu dapat dan apa perasaan kamu. Tutup aurat ni penting untuk semua orang. Betul lah. Penting kerana apa? Dapat menjaga maruah diri. Okey. Jadi, habislah kelas kita hari ini. Jadi, walaupun kita dah pun habis kelas untuk topik ni, jangan terus masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pastikan dia melekat sesuatu dekat kita punya diri, kat hati, kat minda. Dan kita boleh praktikkan dalam kehidupan. Macam tu. Okey, jadi lagi-lagi kamu dekat rumah kan. Mungkin ada kawan kita ataupun kita tengok media sosial, cantiknya yang free hair, cantik. Nampak cool je cakap macam tu. Tapi sebenarnya benda-benda tu adalah benda-benda yang tak baik. Kalau boleh, janganlah ikut. Kita kena ada jati diri. Kita kena ikut kita punya pendirian, apa yang kita faham dalam pembelajaran kita. Apa yang kita dapat daripada didikan-didikan yang kita perolehi selama ni. Okey, jadi Alhamdulillah kita akan berhenti di sini. Sebagai penutup, Ustazah akan bagikan kamu satu latihan Google Form. Nanti Ustazah akan share dekat link WhatsApp group. Nanti kamu bolehlah siapkan dan hantar sebelum pukul 5 petang. Boleh masing-masing? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jom. Bagus. Okey, jom. Salah seorang kawan kita ada tak volunteer nak baca ni tasbih kafarah? Okey, Amal Rifki. Okey, bacakan doa tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Azhar. Terima kasih, Ustazah. Sama.